hari ni kita sambung operasi asas matriks kita, pendaraban matriks. Sebenarnya ada dua objektif lah yang kita nak cuba capai. Yang pertama, kita nak mendarab matriks dengan satu nombor. Satu lagi nak mendarab dua matriks. Cikgu rasa kita dapat buat satu-satu dulu. Okey. Baik. Semalam kamu tengok penambahan dan penolakan kan? Operasi tambah dan operasi tolak matriks. Okey, hari ni kita nak tengok operasi darab pula. Okey, macam mana kita darab matriks dengan satu nombor? Okay, kalau kita ada nombor, kalau kita ada nombor, ini nombor biasa cikgu cerita nombor biasa. Kalau kita ada nombor dan kita ada nombor, ada unknown lah, boleh ubah yang A ke B ke, contohnya lah 5 bila darab dengan A. Maksudnya A tu kita darab berapa kali? A tu kita tambah 5 kali. Okay, konsep dia bila kita darab 5 kali, itu ialah penambahan sebanyak 5 kali A ni. Okay, tapi apa maksud pendaraban matriks? Pendaraban matriks dengan satu nombor. Maknanya itu juga ialah proses penambahan berulang. Ini A ni sekarang kita wakilkan dengan matriks. Okey, katakanlah A ni matriks, maknanya A tu ialah matriks tu ditambah 5 berapa kali? N kali lah. Macam tu. Kita tengok contoh lepas ni. Okay. Ini konsep. Katakanlah A ni matriks. N ni satu nombor. Okey, bila satu nombor darab dengan matriks, kita darabkan aja nombor tu dengan semua unsur dalam matriks. Tak susah kan? Contoh, darabkan semua unsur dalam matriks ni dengan nombor yang diberi di luar ni tadi. Nombor ni tadi. Okey. Dan N ni sebenarnya ada nama khas, iaitu skala. N tu ialah skala. Dia boleh jadi nombor, dia boleh jadi pecahan, dia boleh jadi nombor bulat. Jadi pendaraban matriks dengan satu nombor dikenali sebagai pendaraban skala. Itu konsep. Sekarang kita tengok contoh. Okay, contoh yang ke-11 ni. 3D. Apa maksud 3D? Apa maksud 3D? Yang ada ni. Skala. Skala dia berapa? 3. Skala berapa? 3D. 3 kan? Skala dia 3. Okey, yang 3 ni. Apa maksud 3D? Apa maksud 3D? Ha? 3 kali. 3 kali. 3 darab D. 3 darab D. Maksudnya ni 3 darab dengan D. Okey, sekarang ni kamu darab aje lah 3. Darabkan je dengan matriks negatif 5, 2, 4, 1. Macam tu. Lepas tu lepas tu nak buat apa? 3 darab negatif 5. 3 darab negatif 5. Okey, betul. Maksud kita darab je lah ke dalam. Darab ke dengan unsur ni semua ni. Okay, macam tu. Apa jawapan kamu dapat ni? 3 darab negatif 5? 3 darab negatif 5, negatif 15. Negatif 15. Yang ni? 12. 3 darab 2. 3 darab 2 bawah ni. 6. 6. Yang ni? 12. 12. Yang ni? 3. 3 lah jawapan dia. Kan? Okey. Yang ni pula. Apa skala kat sini? Mana? B tu. Soalan B ni. Apa skala dia? Negatif 1/2. Dekat sini nombor ni ialah nombor dia pecahan. Tak kisahlah. Nombor dia boleh jadi nombor bulat, boleh jadi nombor pecahan. Apa maksud negatif setengah D? Setengah 31. 0.5. Apa maksud negatif setengah D? Ini apa maksud 3D tadi? 3 darab D. Okey, apa maksud negatif setengah D? Negatif 1/2 darab D. Darab D. Lepas tu buat je lah negatif setengah. Darab dengan matrik ni. Matrik yang dibagi ni.
Negatif 5, 2, 4, 1. Senang. Okey, lepas tu darab. Darab ke dalam. Darab ke dalam ni negatif setengah, darab negatif 5, berapa jawapan? 5/2. 5/2. Ni tekan kalkulator 5/2 nak darab 5 boleh juga. Negatif setengah, darab negatif 5, negatif darab negatif habis. Jadi positif 5/1 5, 2/1 2. Ni per 1 Okey. Baik. Ni pula negatif setengah darab 2. Negatif 1. 1. Negatif setengah darab dengan 4. Negatif 2. Negatif setengah darab 1. Negatif 1/2. Negatif 1/2. So dapatlah jawapan. Macam tu. Okey. Bila satu nombor darab dengan metrik, darab saja setiap unsur tu dengan nombor di luar itu. Okey. Okay, sebelum sekarang kita nak tengok hukum-hukum dalam matrik ni. Cuba kita buat aktiviti ni sikit. Kita ada 4 matriks A, B, C, D ni. Cuba kita tambah A dengan B ni. Kita tambah A dengan B. A dengan B. Okey, kamu buat ni 2, 7, 6, 11. Lepas tu tambah dengan negatif 4, 3, 5, 8. Cikgu pilih A dengan B je lah. A dengan B. Jangan tengok C dengan O tu. Baik. Ini bila tambah jadi apa semalam? Kita buat macam mana? Okay, 2 tambah negatif 4 apa? Unsur di tempat yang sepadan kan kita tambah apa? 2 tambah negatif 4 berapa? Negatif 2. Negatif 2. Okey. 7 tambah 3? 10. 10. Okey. 6 tambah 5? 6 tambah 5, 11. 11 tambah 8? Sekejap kira. 19. 19. Okey. Ini jawapan kat sini Ini jawapan kat sini. Okey. Cuba B tambah A pula. Agak-agaknya sama tak? Sama tak kalau B tambah A? Cuba kita buat B Sama. tambah A. Sama kan? Kalau tambah ni cikgu rasa tak ada masalah. Tambah ni mesti sama juga. Betul? Menambah nombor yang sama. Jadi dapat jawapan yang sama juga. Betul? Betul. Okey. Sekarang ni cuba A tolak B pula. Cuba buat A tolak B. A dia 2, 2, 7, 6, 11. Okey. Kejap. Kejap. Okey. Lepas tu tolak kita tolak. Okey. Tolak B dia negatif 4, 3, 5, 8. Berapa jawapan? Tempat yang sepadan. 2 tolak negatif 4. Berapa? 6. Okey ni. 7 tolak 3. 7 tolak 3. 4. Okey, 6 tolak 5. 1. 1. 11 tolak 8. 3. 3. Okey. Yang ini tolak ni jawapan dekat sini kan. 6, 4, 1, 4, 1, 3. Okey, yang ni pula. B tolak A. Sini B tolak A. Cuba kita buat B tolak A. Buat kat sini B dia negatif 4, 3, 5, 8. Tolak A. 2, 7, 6, 11. Okey, dapat berapa? Negatif 4 tolak 2 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Okey, tengok sama tak? Ni nak dapat 6, ni dapat negatif 6. Sama tak tu? Tak sama. 5 tolak 6 berapa? Negatif 1 kan? 3, Ya. 3 tolak 7? Negatif 4. Negatif 4. 8 tolak 11? Negatif 3. Negatif 3. Okay. Sama tak jawapan ni dengan jawapan yang tadi? Tak sama. Tak sama. Maknanya ada satu hukum ni. Hukum kalis tukar tertib. Tukar tertib maknanya tukar tempat lah. Kalau A campur B, dia sama dengan B campur A dalam matriks. Satu lagi, kalau A tolak B, dia tak sama dengan B tolak A. Macam tu. Itu hukum kalis tukar tertib dalam penambahan dan penolakan. Boleh? Baik, kita tengok hukum kalis agihan pula.
Okay, hukum kali seagihan ni kamu kena tahu kalau kamu buat salah satu ni, kamu akan boleh membuktikan bahawa hukum kali seagihan ni kita darabkan skala dengan hasil tambah metrik sama dengan kita darabkan setiap skala tu dengan setiap matriks. Ini satu lagi hukum kali seagihan. Bagi pendaraban skala dengan matriks. Kamu boleh buat macam cikgu buat tadi, cari jawapan kat sini, cari jawapan kat sini. Okay, kamu dapat jawapan tu nanti tengok sama dekat sini, dua-dua ni sama. Yang ini pun sama. Okay. Satu lagi hukum kali sekutuan. Sekutuan ni maknanya kita kumpulkan. Kalau kita campur A dengan B dulu, lepas tu baru kita campur dengan matriks C, boleh juga jawapan dia akan jadi sama kalau B campur dengan C, lepas tu baru kita campurkan dengan A. Maknanya kamu kumpulkan dulu A dengan B, cari jawapan ni, baru campur C. Sama juga jawapan dengan campur B dengan C dulu, baru campur A. Ini pun sama jawapan. Kamu boleh cuba. Ini pun sama. Kalau penolakan, hukum kali sekutuan, kamu boleh tolak A dengan B ni dulu. Lepas dapat jawapan, tolak C. Ini pun jawapan dia sama dengan kamu tolak B dengan C dulu. Lepas tu, barulah kamu tolak A dengan jawapan tadi. Ini pun sama juga. Kamu boleh buat aktiviti ni, tengok sama ke tidak. Okey. Penambahan dan penolakan matrik sifar. Matrik sifar ni matrik apa? Matrik sifar ni ialah matrik yang kita wakilkan dengan O dan unsur dalam dia semua sifar. Katakanlah unsur ada satu baris je, matrik baris sifar ni. Dia ada dua sifar, contohlah ini peringkat 2, satu dengan 2. Ataupun O dia kamu matrik sifar. Ini pun boleh juga. Ini peringkat 2 dengan 2. Ini peringkat 1 dengan 2. Contoh. Matrik sifar ni maknanya matrik macam kosong lah. Macam kalau nombor biasa tu dia kosong. Jadi apabila satu matrik kita campur dengan matrik sifar, apa jawapan agaknya kita akan dapat? 3 campur kosong dapat berapa? 3 campur kosong dapat berapa? 3 kan? Jadi satu matrik bila tambah dengan matrik sifar, agaknya apa jawapan kita akan dapat? A campur dengan satu matrik sifar. Akan dapat balik? A balik. Dapat A balik. Yang ni pun sama. A tolak sifar. Bila tolak kosong macam 3. Tolak kosong dapat balik 3 kan? Ni akan dapat A lah juga. Jadi kalau tambah dan tolak matrik sifar, dia akan dapat semula matrik yang asal. Okay. Jadi daripada aktiviti kita tadi, kita boleh tahu bahawa hukum-hukum yang kita tengok tadi, yang pertama, penambahan matriks mematuhi hukum kalis tukar tertib. Tambah mana-mana dulu pun tak apa. Penolakan matriks tidak mematuhi hukum kalis tukar tertib. Lepas tu, penambahan dan penolakan matriks mematuhi hukum kalis agihan. Kalis agihan tu macam kita expand lah. Macam kita kembangkan lah kalau dalam nombor biasa. Penambahan matriks mematuhi hukum kalis sekutuan. Ini, mana-mana dulu kita nak sekutukan, kita nak kumpulkan pun boleh. Tapi penolakan matriks tidak mematuhi hukum kalis sekutuan. Tak boleh. Kamu kena tolak dulu satu, lepas tu baru tolak satu lagi. Macam tu. Baik, matriks dengan semua unsurnya ialah sifar dinamakan matriks sifar. Ni yang cikgu cakap tadi ni. Matriks sifar. Biasanya kita wakilkan dengan O. Jadi apabila satu matrik campur dengan matrik sifar, dia akan dapat matrik itu semula. Satu matrik dia tolak matrik sifar, dia akan dapat matrik itu semula. Ini hukum-hukum dalam matrik lah. Kita tengok balik tadi. Yang ni cikgu silap ni, hukum kalis sekutuan ni. Kamu cuba buat balik yang ni. Yang ni. Adakah A tolak B tolak C sama dengan A tolak B tolak C? Cuba tengok ni. Tadi cikgu kata sama kan? Tapi kesimpulan dekat sini,
Penolakan matriks tidak mematuhi hukum kali sekutuan. Okey, kamu cuba buktikan nanti melalui pengiraan. Jadi yang ni sepatutnya tak sama. Okey, kena padam balik ni. Kau bagi ajaran sesat pula. Macam tu. Cuba buat yang tu. Baik. Kita pergi pada contoh lah. Contoh. Kalau P ni ada dua matrik, P dengan Q. P dengan Q. Ini P, ini Q. Hitungkan 3 darab P tolak Q. 3 darab P tolak Q. Kita nak buat macam mana ni kelas? Nak buat macam mana dulu? P tolak Q dulu. 3 ni biarlah kat luar kan? Okay, P 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12. Lepas tu tolak dengan Q. 2, 1, 0, negatif 3, 5, 4. Baik, sebenarnya 3 ni ialah mendarab. 3 ni kita darab semua kan? 3 ni kita darab semua P dengan Q ni. Jadi sepatutnya 3 tu darab dengan semua ni. Macam tu. Okay? Ini satu cara lah. Ini satu cara. Iaitu kamu selesaikan yang dalam kurungan ni dulu, matrik tu. Jadi bila kamu selesai dalam kurungan, 3 ni biar je kat luar. Okay. Nak tolak unsur yang sama di tempat yang sepadan kan? Unsur di tempat yang sepadan. Okay. Berapa jawapan dalam ni? 7 tolak 2. 5. Okay. 9 tolak negatif 3 apa? 9 tolak negatif 3. 12. 12. Ada kalkulator tak ni? Ada kalkulator tak? 2 tolak 6. 6 tolak 4, 2. Betul? Jadi ni tak payah dah lah. Yang ni tak payah letak kurungan dah. Yang ni tak payah letak kurungan. Cikgu padam ni kurungan ni. Cikgu padam kurungan ni. Sekejap. Padam. Tak mahu padam pula. Kenapa? Sekejap. Buang ni. Tak payah kurungan ni. Letak 3 terus kat sini. Okay, terus letak 3 dekat luar daripada kurungan. Sini. Okay, lepas tu? Cikgu, yang 2 tu bukan 8 ke? Yang 8. Okay, betul. Cakap lain, tulis lain. Okay, 12 tolak 4, 8. Thank you. Siapa tu Pana? Okay. Lepas tu apa kita nak buat ni kelas? Darab je lah semua unsur ni dengan 3. Okay, darab semua ni dengan 3. Darab ni, semua darab. Okay, bagi jawapan akhir. Bagi cikgu jawapan akhir. Okay. Lagi ni bawah ni, 3 darab 4, negatif 4 apa? Negatif 12. Bawah lagi? 18. Sebelah? 36 kan? 36. Lagi ni? 9. Dengan? 24. Itulah jawapan dia. Okay, itu kalau nak macam mendarab nombor dengan matriks. Okay, tengok contoh 13 pula. Diberi setengah, nampak tak nombor kan? Setengah darab dengan satu matriks tolak dengan satu lagi matriks sama dengan 5 per y. 5y lah, 5y bukan 5 per y. Kita buat A dulu. Bila kamu dapat skala darab dengan matriks, selesaikan dulu. Okay, darabkan dulu setengah ni ke dalam. 4 darab setengah berapa? 2 kan? Darabkan setengah dengan 4, lepas tu darab setengah dengan 12, setengah darab 12, 6. Okay, tolak dengan X tolak 3 sama dengan 5Y. Okay. Langkah pertama ialah kamu darabkan dulu skala tu dengan matriks. Kita tak nak ada nombor luar daripada skala tu. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Yang ni kita boleh tolakkan, betul? Kita boleh tolakkan tempat nombor yang sepadan ni. 2 tolak dengan X. Tulis sini. 2 tolak dengan X. Lepas tu ni 6 tolak dengan negatif 3. 6 tolak negatif 3 ni jadi apa?
9 masuk bagi. Okey, sama dengan 5Y. Okey, boleh cari tak X dengan Y sekarang ni? Boleh tak cari X dengan Y? Boleh. Dan samakan unsur. Maksudnya 2 tolak X ni sama dengan 5. 2 tolak X sama dengan 5. Okey, ni selesai algebra dia. Negatif X, 2 ni cikgu bawa ke kanan. Sama dengan 5 tolak 2. Okey, lepas tu? Lepas tu nak buat apa ni? Jadi apa ni? Plus. Negatif X sama dengan 3 kan? Lepas tu X sama dengan negatif 3. Okey, dapat satu jawapan. Y pula kita banding dengan Y. Apa jawapan Y ni? 9. 9. So dapat dua jawapan. Y sama dengan 9 dengan X sama dengan negatif 3. Okey. Cuba yang B pula. Kita buat B pula. Okey, B. 4R campur dengan 9 sifar 2 negatif 3 sama dengan negatif 3, 4, 10, 1. Okay, macam mana kita nak cari R ni? Baik, ini kan tambah ni kita boleh bawa ke kanan, dia akan jadi tolak. Jadi 4R sama dengan negatif 3, 4, 10, 1. Lepas tu kamu tolakkan dengan 9 sifar 2 negatif 3. Ini matrik ni kamu boleh tolakkan. Okey, kita akan dapat jawapan. Di tempat yang sepadan ni kamu tolak. Tolaklah. Nombor tempat yang sepadan ni negatif 3 tolak 9. Dapat negatif 3 tolak 9 negatif 12. 4 tolak kosong. 4. 10 tolak 2. 8. 1 tolak negatif 3. 1 tolak negatif 3. 4. Betul? Okey. Ini ialah 4R. Macam mana kamu nak cari R? Apa maksud 4R? 1/4 tu. Apa maksud 4R? 4R maksudnya 4 darab R. Bila, ini skala nombor saja. Bila pindah, dia akan jadi 1/4. Darab negatif 12, darab 8, 4 dengan 4. Ini ada skala darab dengan metrik. Kita darab je lah. Darab dengan, darabkan 1/4 dengan negatif 12. Dapat apa? Negatif 3. 3. Negatif 1/4 darab 8 berapa? 2. Negatif 4 darab dengan 4. 1. Negatif 1/4 darab dengan 4. 1. Inilah jawapan ni. Contoh. Itu contoh 13 dalam buku teks. Ya. Boleh? Ada soalan tak sampai contoh 13 ni? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Kita tengok pada contoh 14 pula. Contoh 14 muka surat berapa ni? Jauh dah pergi kita ni. Sikit lagi. Okey. Ini pun contoh terakhir pun. Baik, contoh 14. Purata bilangan kenderaan di satu kawasan parkir untuk setiap hari. Jawab maknanya bagi 5 hari bekerja diwakili oleh jadual X. Jadual Y mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Hujung minggu berapa hari? Hari bekerja berapa hari? 5 lah kan? Ni Isnin sampai Jumaat. Hujung minggu ni Sabtu dengan Ahad, ada 2 hari. Okey. Hitung bilangan kenderaan yang parkir di kawasan tersebut dalam seminggu, dalam 7 hari itu. So maksudnya, kalau kita tuliskan data ni dalam bentuk metrik, ni, dengan yang ni, inilah data pada hari kerja, inilah data pada hujung minggu. Maknanya, dan data ni ialah data harian, hari. Jadi maksudnya, kamu kena darabkan yang X ni, kita anggap dia X lah dan matriks Y ni, dia kena darab dengan satu nombor. Jadi matriks X tu untuk 5 hari sebab dia suruh kira dalam seminggu. 5 hari tu kamu darabkan dengan matriks 42, 28, 11. Untuk hari bekerja, bilangan kereta dan motosikal yang parkir kat situ. Lepas tu, sebab dia kata nak jumlah kan, nak hitung bilangan. Kita kena campur. Hari hujung minggu ada Sabtu Ahad.
2 hari. Ini bilangan kereta dan motosikal yang parking kat situ. 25, 12, 5, 3. Okay. Kena transfer, kena pindahkan maklumat dalam bentuk matriks. Okay, dari sini tak ada masalah. Kamu darab je skala dengan setiap unsur dalam ni. Okay. Kita darab dulu. 42 darab 5 apa? 210. 10, 5 darab 8, 40. 5 darab 20, 100. 100, 5 darab 11, 55. 5, lepas tu campur dengan ini bersama. 2 darab 25, 2 darab 12, 24. 2 darab 5, 10, 2 darab 3, 6. Okey, lepas tu buat apa pula ni? Okey, kita campurkan unsur yang sepadan. 210 tambah 50, berapa ni? 260. 40 tambah dengan 10, 50. 100 tambah 24, 100. 55 campur 6 berapa? 61. 61. So inilah jumlah bilangan kereta dan motor yang parking sepanjang minggu di tempat berbumbung dan tempat tidak berbumbung. Okay, ada soalan tak? So tak ada masalah kan? Kita nak mendarab satu nombor. Nak mendarab satu nombor dengan matriks, maksudnya nombor tu ataupun skala tu kita darab saja ke dalam dengan semua unsur dalam matriks tu.